وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيخ بالله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 31 pada baris yang ke-6 daripada bawah, pada katanya huraian situ ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Huraian sifat yang ke-21. Jawaz artinya harus. Jadi kita telah lepas dah di dalam menghuraikan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu berapa? 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib atas kita mengetahui secara tafsilnya 20 atas pendapat Maturidi. Jadi itu pendapat yang masyhur lah. Pendapat yang masyhur, kalau orang tanya kita sifat hak wajib tahu di Allah ni ada berapa? 20 sifat. Ada pun pendapat yang muktamadnya, ini pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'arinya, hanya 13 sifat. Sebab apa kita dah sebut dah, kerana sifat maknawiyah itu termasuk dah pada kata sifat ma'ani. Maka tak perlu dah kita nak hurai kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu mutakalliman. Ada pun Imam Maturidi dikata tak, hak sifat maknawiyah tu lain daripada sifat ma'ani. Maka kerana tu dia kira suku. Jadi hak masyhur di kita, kalau orang tanya ngaji apa sifat 20. Tak ada orang kata ngaji sifat 13. Tak. Padahal benda tu lah ya. Orang tahunya rukun 13. Hak tahulah, hak tak tahu tak tahu juga. Rukun 13 itu tak tahu. Tak tahu pun ada juga tak tahu. Belagilah nak kira hak tak tahu tu memang ramailah. Jadi hak masyhur di kita begitu saja. Begitulah lawannya bagi tiap-tiap sifat tu mustahil atas Allah Ta'ala. Apa tu hak wajib lagi kita tahunya ialah sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Harus maksudnya pada hukum akal. Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Barang yang sah pada akal ada dan tak ada. Bukan hukum syarak. Hukum syaraknya wajib kita tahu hukum yang harus bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah, wajib juga kena tahu. Kalau orang tanya kita apa dia sifat harus bagi Allah, tak tahu. Habdasa tak lepas ke farduan dia panggil. Dia turut daripada firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita duk ngaji ni, bahaya di ayat Tuhan suruh kita kena kata tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Kena diri Tuhan kun hizak ni supaya kita kena ke seseorang tu memang tak lah, kita kena ke sifat yang disebutkan di dalam nas. Hak tu hak kita kenanya. Wajib pada syarak, yakni pada undang-undang agama kita, atas tiap-tiap mukallaf, yakni kita semualah, man kullifa bi hukmi syar'i,
mereka yang diberatkan ke atasnya hukum syarak, dia panggil mukallaf. Man kullifa bi hukmi syar'i. Sebab tu orang panggil hukum taklif. Apa hukum taklif? Hukum memberatkan ke atas mukallaf. Ada pun hak tidak mukallaf, ia tak kena. Tak lembu, berak kasi, berdosa ke tak? Tak berdosa, tak haram. Kok haram tu lembu. Kalau katalah babi tak haram. Babi najis. Kok haramnya mana? Kita ni duk makan dia tu haram. Kita hok ada akal, hok siapa wahyu daripada Nabi SAW, daripada Allah Ta'ala. Ada akal balik, tu berdosanya. Orang gila kena makan babi, berdosa ke tak? Tak. Patut kena makan babi boleh gila dulu. Makan gila, makan gapo pun tak berdosa dah. Curi hak orang pun tak ada berdosa, muka dia gila. Orang gila tidak ada taklif ke atasnya. Kalau ada taklif tekanan syarak, berdosa, wajib dan sebagainya ni, haknya orang panggil mukallaf. Special atas kita orang mukallaf. Tak. Tak siapa kata tu boleh ke? Boleh kalau dia mau gila lah. Tak. Kalau awak ni ada akal, awak ni balik, wajib atas awak tutup aurat. Adapun ibu bapa, anak tak balik lagi tu Nabi SAW suruh didik dah. Umur 7 tahun dengan semaya. Bukan kata didik dengan semaya saja, dak. Didik dengan sekalian hukum-hukum syarak. Kena ajar dah ambil semaya dan sebagainya. Wajib atas, wajib pada syarak atas, tu dia panggil menekeh. Kalau wajib bagi Allah, dia panggil bagi, dia tak kata wajib atas Allah. Tu orang panggil hukum akal. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Tahu suku, mengaku suku. Orang kafir tahu tapi dia tak mengaku. Tahu. Tak Muhammad betul tak, saya mengaku. Yahudi tahu tapi saya mengaku. Tak apa, sombong. Tu ya bendanya. Tak saya nak turut ke benda sebenar. Tak saya nak turut ke benda sebenar. Tu orang panggil takabur tu. Sombong. Serta mengaku kita ni alhamdulillah. Kita tahu serta kita mengaku. Di dalam hatinya mengaku ni bagi dalam hati. Hak zahir di lidah tu orang munafik pun boleh buat-buat. Dia kata aku beri mai ke Muhammad, aku beri mai ke Tuhan Muhammad. Boleh. Tapi dalamnya betul ke tak? Tak semua orang boleh buat dalamnya ni. Hanya orang-orang mukmin saja boleh ada dalam hati. Keimanan pada Allah, keimanan pada Nabi SAW dan sebagainya. Mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh Allah Ta'ala harus memperbuat ke apa-apa mungkin. Kita faham. Bila awak mari dengan kata tentu sungguh ni bagi amru iktibari, bukan bagi wujudi. Mah dah di dalam sikit. Hak biasa menyelai tu menyelai lah. Hak tak biasa lagi tu tak apalah. Duk tengok perhati dulu. Bila kata tentu sungguh ni bagi amru iktibari, kalau kita tengok pada kaunuhu mutakalliman pada muka surat 30 pun, musannif buat mari dengan kata apa? Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hati dengan tentu sungguh. Nak ayat kata bagi tu bukannya bagi ada, tetapi bagi amru iktibari. Tentu sungguh. Dia kata sabit di zat Allah Ta'ala. Tentu sungguh sabit di zat Allah Ta'ala. Kalau ada tentu sungguh ada pada zat Allah Ta'ala. Baik, dengan tentu sungguh Allah Ta'ala harus memperbuat ke apa-apa mungkin. Harus. Tuhan nak buat kita mungkin ni, maksud kata kita lah mungkin. Bagai hok boleh ada, bagai tak boleh ada, dia panggil mungkin lah. Dia panggil mungkin pun, dia panggil makhluk pun, dia panggil hadis pun, dia panggil. Dan harus meninggalkan akan dia akan memperbuatkan mungkin. Tidak wajib perbuat mungkin dan tidak mustahil meninggal akan dia akan perbuat mungkin. Wajib tak, mustahil pun tak. Itu namanya harus. Tak.
Harus ni wajib dak, mustahil dak. Hak kita mengaji hak lepas-lepas hak mula-mula pengajian kitab ke. Hukum akal ni dia ada 3 je. Sama ada wajib, sama ada mustahil, sama ada harus. Ni. Hak ni wajib faham ni hukum akal ni awal-awal lagi dah. Siapa dia tak kenal hukum akal tak lepas lagi mengaji ilmu tauhid ni. Bapa kata tak lepas lagi mengaji ilmu tauhid sebab dia tak faham pembahasan dalam ilmu tauhid kalau dia tak faham hukum akal. Siapa pok kita tak kenal tak faham lagi. Kena mengaji lagi. Tak kena mengaji lagi. Ustaz tak mengaji dah tak faham. Wajib mengaji lagi. Saya faham dah ustaz hukum akal. Mujur alhamdulillah. Patut kenal dah sifat-sifat tu hak lain-lain. Orang kenal belaka. Tak apa. Nak pergi jual kau, nak pergi menego kau, nak pergi kerja kau, nak tidur kau, nak berapa kau, tak apa dah lah. Tanya semaya, tanya puasa-puasa, tanya tunai zakat, pergi haji. Padahal minggu lepas dah ke fardu ni tanya hukum akal pun tak tahu. Jawab 5 hukum akal. Tak lepas lagi. Tak lepas ke mana? Kena mengaji. Apa yang duk mengaji Quran tu? Hajulah kena mengaji. Kena mengaji lagi. Tua dah. Tua pun kena mengaji. Yang mengaji bukan masa bodoh gitu. Sebelum mati kena mengaji. Yang lebih faham. Kalau dia mati kan, tutup buku dah lah. Tak payah mengaji dah. Dia mati. Kalau tak kerti tu nak kena katok ya. Tak kerti tak mengaji lah. Kalau tak kerti duk mengaji dah tak kerti ke ustaz. Tak apa. Ni tak kerti patut mengaji dah. Nanti malaikat turun katok bah ni. Apa tak katok dah. Malaikat turun katok bah ni. Allah panggil tanggungjawab kita di atas muka bumi. Kita tak tunai ke. Sebab kenal Tuhan ni bagi wajib. Nak kenal Tuhan kena hukum akal. Supaya semaya wajib. Nak sah semaya kena ambil semaya. Semaya tak ambil waktu semaya. Allah Akbar menangis ya Allah. Jadi kan semaya. Tak jadi. Tak sah awal lagi tu. Jadi kena kenal lah hukum akal. Wajib pada hukum akal. Maksudnya barang ni kena ada. Mesti ada. Seperti adanya Allah. Mustahil pada hukum akal. Maksudnya benda tu mesti tak ada. Seperti sekutu bagi Allah, anak bagi Allah. Namanya mustahil. Mudah ya. Mudah pun ada tak kerti juga. Mudah pun. Harus masuk, harus pada akal. Barang hok boleh ada, barang boleh tak ada. Maksudnya kalau dia ada pun tak pelik, kalau dia tak ada pun tak pelik. Allah Ta'ala kalau dia tak ada pelik. Mustahil Tuhan tak ada, wajib Tuhan ada. Gitu. Anak bagi Tuhan kalau ada pelik. Mustahil ada, wajib tak ada. Anak Tuhan ni tak boleh ada. Kita ngaji dah qul huwallahu ahad. Tuhan ni satu. Satu pada apa? Pada zat, pada sifat, pada af'al. Satu pada zat lagu mana? Menafikan kam muttasil, menafikan kam munfasil. Hatu nak wipah ayat Quran saning lah. Ni. Baik. Jadi wajiblah kita kena reti kata hukum akal. Apa dia harus dan harus meninggal akal dia. Maksudnya kalau Tuhan nak buat kita pun tak apa, Tuhan tak buat kita pun tak apa, Tuhan nak utus rasul pun tak apa, tak utus rasul pun tak apa, Tuhan nak masuk kita dalam syurga pun tak apa, Tuhan nak humbel kita dalam neraka pun tak apa, sebab kita makhluk dia. Pada hukum asal nanti dulu tak habis lagi hurah ni, lama balik. Masuk neraka juga mayat pun. Nanti dulu tak habis hurah lagi ni. Pada hukum asalnya begitulah. Moga kita ni makhluk dia supaya selipar lah. Ada ke tak tangga ada orang naik pasal rumah, ada orang sebab dari bilik ni. Selipar tak? Selipar juga tapi lain lah sikit. Selipar dari bilik lain sikit, bulu sikit. Selipar dari bilik. Ada. Nak pergi hangat-hangat sikit. Selipar luar tak ada bulu lah, habislah hujannya. Jadi maksudnya selipar juga. Enggak kita nak pakai hak tu mana pun ikut kita, muka selipar kita. Ke mana dia mau pakai selipar pada rumah? Ikut ambo. Selipar jenis Jepun ni biasa kalau kahwin kalau pakai luar rumah. Ikut ambo lah selipar ambo, rumah ambo. Ada. Kata orang nak marah, boleh dia marah? Tak boleh, muka hak kita. Begitu hak kita ni, hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak masukkan kita ke syurga ke neraka kau ikut Tuhan. Tapi hamba semaya.
Hamba tunai ke hak apa yang Tuhan perintah. Maka di situlah kita tengok pula pada janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berjanji seseorang bila beriman pada dia, bila tunai ke hak-haknya, maka syurgalah. Nabi SAW pun mari duk royak gitu kau kita. Mustahil Nabi menipu. Maka pada waktu tu orang-orang yang beriman, beramal soleh, wajib dimasukkan ke dalam syurga. Orang panggil wajib aridi. Asalnya nak masuk syurga, tak masuk syurga pun ikut Tuhan, moga hak Tuhan. Tetapi sebab Tuhan, innallaha la yukhliful mi'ad, ya Tuhan tak janji. Tidak kita kalau 4 tahun sekali kita berjanji ni. Yalah tak weh. Ni kalau ni mau kok nak gapo? Mau buat tali air, mau buat gini, mau buat kapal terbang, buat sini. Dah. 4 tahun sekali. 4 tahun akan dapat pula lah kita mari berjanji pulaknya. Itu biasa kita. Biasa dia kita gitulah orang kita ni. Bila nak kau agak janji, bila tak segak lepas gitu, amo tak cukup makan, ikut demo dah apa demo tak kerja. Maksudnya lepas gitu. Sepatutnya tak lepas gitulah. Dah kita berjanji nak baik dan sebagainya. Allah Ta'ala bila dia berjanji tak akan menyalahi janji. Mustahil Tuhan menyalahi janji. Maka kerana itulah bila Tuhan janji kita buat baik, buat amal soleh, beriman, maka hukumnya wajib atas Tuhan tu memasukkan kita ke dalam syurga. Orang panggil wajib aridi. Aridi ni maksudnya sebab pandai pada janji Tuhan. Nampak tak? Sebab pandai di Tuhan janji. Kalau Tuhan tak janji, kau dia nak humbai neraka kita pun. Kena beri faham molek. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham bahasa orang tinggi-tinggi. Tu bahasa rendah, tu bahasa orang tinggi mana? Orang-orang tasawuf. Tak. Syurga, kalau masuk syurga tapi tak dapat redha Tuhan, lebih rela masuk ke neraka dengan dapat redha Tuhan. Dia dengar ke tak weh? Orang perkataan begitu. Orang-orang tasawuf ni dia kata kalau boleh masuk syurga tapi tak dapat redha Tuhan, mardatillah. Tapi kalau masuk neraka dapat mardatillah. Ya tak begitulah. Ya biasa masuk syurga lah dapat mardatillahnya. Mana ada orang masuk neraka dapat mardatillah. Cuma nak katanya betapa tinggi nilai redha Tuhan tu, melampaui daripada segala benda hak demo duk cita-cita. Maka demo kiyah dia kata kalau masuk syurga tak dapat redha Tuhan, tapi kalau ke neraka dapat redha, rela masuk neraka. Supaya orang bergawe lah. Orang bergawe kata lautan api kan kurunangi. Aduh, laut air ni pun mati lemah dia nya. Lautan api nak kurunangi. Bapa nak kata cinta pada seseorang, dia duduk sana ada lautan api, kawal renangi lautan api saat ni. Kawal daki gunung mana pun. Nah ya, kefahame kita dalam bahasa ni kena reti molek lah. Jangan kita lekah. Ni susah mana nak masuk neraka. Pehe sigak bahasa dia mau tu bukan nak kata nak masuk neraka, nak syurga. Orang nak pehe kepada redha Tuhan tu. Dan memang itulah ikhlas orang khawas. Mana? Tidak nak kepada syurga, tidak takut pada neraka. Yang mana mereka pandainya bukan syurga, bukan neraka. Sebab syurga, lama salah pihak tak takut pada neraka, takut juga. Nak kata tidak pandai pada syurga, tidak pandai pada neraka. Sebab syurga ni makhluk. Syurga ni makhluk ni. Tuhan janji syurga, Tuhan buat syurga makhluk. Makhluk yang telah ada dia tidak akan binasa. Ada dah lah ni. Kita ahli sunnah, kita iktikad syurga ada. Dia tak akan binasa. Bila berlaku kiamat tak binasa syurga neraka ni. Tak, syurga neraka makhluk. Enggak, kalau kita tupu pada makhluk, maksudnya ikhlas kita tak betul lagi. Tu orang khawas. Kita orang awam ni nak ke syurga takut ke neraka tu panggil ikhlas dah di kita. Demo tu tak pandai syurga neraka, demo tu pandai redha Tuhan lagi. Susahlah kita orang-orang hak tak sapa ni nak faham kale-kale orang sapa. Nak faham perkataan orang sapa tak faham sama. Tak faham, tak mengaji, patut kata pula demo tu sesat. Jadi harus bagi Tuhan meninggal akan dia buat, tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggal buat.
Kalau kata wajib Tuhan buat makhluk, makhluk ni hukumnya wajib. Sudah kerja makhluk hukum wajib, mana boleh. Makhluk kalau hukum wajib, dia mesti bersifat dengan kidam. Supaya Tuhan sifat zat yang wajib, kita zat yang mungkin. Ada tak apa, tak ada tak apa. Allah mesti ada. Orang panggil wajibal wujud. Apa dia? Wajibal wujud Allah Ta'ala. Jadi katakanlah makhluk ni wajib ada, katakanlah makhluk ni wajib ada, maka pada waktu tu adanya makhluk ni mesti bersifat dengan sedia kidam. Kalau kata makhluk ni sedia, Tuhan sedia, maka berbilai-bilai kidam, ta'addudul qudama, berbilai-bilai benda yang sedia, mustahil, tak boleh. Cepat ke weh? Kena cepat sikit lah. Kena cepat sikit. Baik sah situ. Banyak bulan dah kita tinggal ni kan. Banyak bulan dah. Tak apalah. Ya orang panggil kalau benda, kalau besi kat jadi karak dah lah. Lama tinggal ni tapi tak apalah. Kerana orang panggil darurah. Hari itu ada masalah dan sebagainya. Jadi terpaksa kita tangguh ke. Jadi auto orang panggil kehendak Allah Ta'ala dalam tu. Kita usaha dah nak mengaji, kita usaha dah nak pergi masjid, tapi ada penyakit, ada corona dan sebagainya, berbahaya lebih besar kalau kita mari ke masjid dan sebagainya. Tak apa. Tu orang panggil hukum syarak, dia berpindah. Ni ada orang jauh corona apa aku nak pergi juga masjid. Ada. Tak orang suruh orang buka masjid suruh mari, tak mari pula. Mana ni? Corona lagi. Tengok orang suruh mari masjid, duk dengar kuliah tak si mari pula. Dia nak tunggu corona hak lagi. Sudah kerja. Wal iyadzubillah. Jadi biar kita faham hukum syarak ni ia berubah. Masuk katanya hukum tu ia berubah, tidak kata wajib semata-mata. Supaya makan babi tak dilah, tidak kata haram semata-mata. Terkadang ada tak kalau harus. Ada masa darurat dan sebagainya, tak ada makanan dan sebagainya. Tu maklum bagi kita. Jadi biar kita faham sikitlah hukum agama ni. Dan dalil atas menunjuk kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin dan meninggalkan dia mungkin. Kalau dia tanya kita, mana dalil, hujah, bukti ustaz weh kata harus saja Tuhan buat kita, tidak wajib, tidak mustahil, dan tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggalkan dia akan buat itu, mana? Dalilnya ialah kita fikir. Fikir. Sebab tu masalah kita ahli nazar. Ahli nazar ni maksudnya kita orang hok keahlian boleh mikir. Kalau tak mikir berdosa. Pada ciptaan Allah Ta'ala tu harus fikir kan. Sebab tu setengah pendapat ulama pada beriman kepada Allah Ta'ala tak tentu datang Rasul. Setengahnya berpendapat keimanan pada Allah ni kalau tak tu Rasul pun orang pakat boleh mikir dah. Kena ada hak dia cipta. Dia hak dia cipta ni mesti bersifat kesempurnaan. Dia tu kena so, kalau berbilah jadi lemah. Tu orang boleh mikir dah, tak perlu datang Rasul. Sebab tu setengah ulama kata wajib beriman sebelum datang Rasul lagi. Setengah kata datang Rasul baru ada kewajipan pada keimanan daripada beribadat. Tak apalah. Cuma nak kata gapo sini, nak kata masalah kita ni kena mikir. Tak kena mikir. Orang kata kau kita Tuhan ni ada dua weh. Tak. Kalau katakanlah sepakat tok guru mari hok ngajar kita ni, tok beti habis semua kata Tuhan ni dua. Kita nak ganjak ke tak? Nak ganjak ke tak? Ada. Tak apa sah iman. Ada. Tapi kalau kata sepakat orang mai dok mengajar kata Tuhan ni ada dua, kita pun ganjak takdir. Katakan ada orang pakat mai dok kata begitu, tutup guru ustaz tok peti, tak ada orang kata. Cuma kalau orang kata kita ganjak, tu sepakat ittifaq ulama iman dia tidak sah. Dulu dok pegang molek dah Tuhan ni tak sepa makhluk. Mari orang mai dok mengajar lah ni. Dulu orang mengajar kata Tuhan tak sepa dengan makhluk. Mari pula ni ustaz mengajar kata Tuhan ni serupa memeh dengan makhluk. Memeh bahasa Kelantan memeh. Serupa dengan makhluk. Kita pun ganjak daripada dulu kata tak serupa, beriman pada ayat laisa kamislihi syai',
Tiba-tiba kita pun berganjuk. Dah orang kata Tuhan ni serupa, ada kaki ada tangan juga. Orang ni pupuk ittifaq ulama. Maksud kata gapo? Maksud katanya dia tu tidak ada keyakinan, dia dah ikut orang. Orang konakan orang konak kiri, orang lurus, orang tujuh lebih, dah orang depan tujuh lebih. Orang gini tak sah iman tu. Sebab tu kita kena faham betul masalah beriman pada Allah Ta'ala ni. Dalil kata harus Tuhan buat kita, harus Tuhan tinggal buat, ikut dia lah. Dalilnya mana? Ialah kita fikir. Akal Tuhan bagi kita ni bukan dek saja, suruh guna fikir. Jikalau Allah Ta'ala tiada harus perbuat, kalau katalah tak boleh Tuhan buat, jangan erti kata mustahil Tuhan buat makhluk dan meninggal akan apa-apa mungkin. Maksudnya mustahil Allah Ta'ala tak buat. Mustahil Tuhan buat ataupun mustahil Tuhan tak buat. Asalnya harus Tuhan buat dan Tuhan tinggal buat. Katakanlah kalau mustahil, buat pun mustahil, tak buat pun mustahil. Katakanlah nescaya tentulah wajib perbuat. Kalau kata mustahil, Tuhan tu tinggal. Kalau katalah tiada harus Tuhan perbuat, wajib Tuhan saat ni tu tiada mustahil Tuhan tu buat. Maka wajiblah Tuhan tinggal buat. Kalau mustahil Tuhan tak buat, maksudnya wajib Tuhan buat, gitulah. Maka tentulah mungkin dia kata kalau kata Tuhan tu wajib, mustahil Tuhan tu tak buat, dengan erti kata wajib Tuhan buat, maka dia kata dan jika wajib perbuat mungkin, katakanlah Tuhan ni wajib buat kita, maka tentulah mungkin ini jadi koding. Supaya macam ni kita ni asalnya gapo dia sifat kita hadis baru. Tapi orang kata Tuhan ni wajib buat kita. Kalau Tuhan wajib buat kita, nescaya berubahlah mungkin hak harus ni jadi hukumnya wajib. Kalau makhluk ni wajib, maka makhluk ni kena bersifat dengan kodim. Apa kodim? Kena bersifat dengan sedia kala. Bapa kena bersifat dengan sedia kalanya? Kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu kodim. Tentu kodim. Kodim ni maksudnya sedia. Supaya kita kata Tuhan ni wajib ada, kita kata. Ada orang tanya, Tuhan ni wajib ke mustahil ke harus ada? Kita kata wajib Tuhan ada. Ngapa masuk wajib? Tak tahu aku. Sudah kerja tu. Tak lepas peheh tu. Apa yang dah sana? Kalau tanya kita wajib tu gapo? Tak tahu aku. Sudah kerja. Mana yaklah wajib ada ni maksudnya mesti ada. Kalau dia tak ada, angka tak terima. Kenapa ayat gitu? Kok Melayu tak apa dah. Maksudnya kita peheh. Kata Tuhan tu wajib ada. Ni orang kata Tuhan ni wajib ada, kita pun kata wajib ada juga. Kalau orang tanya wajib ada tu maksudnya apa? Wajib gitu ya. Tak boleh nak pergi, tak terik dengan situ ya. Kena hurat, kena hoyak lah, boleh hoyak. Wajib ada ni maksud katanya mesti ada lah. Apa maksud mesti ada? Akal tak terima kalau dia tak ada. Gitu. Jadi mana boleh kita kata Tuhan ni wajib ada? Kerana dia tu bersifat dengan kodim, sedia. Kalau Tuhan ni baru ada, dia tak bersifat dengan wajib, dia bersifat dengan harus. Seperti kita baru ada, maka adanya kita ni orang panggil harus. Sebab apa harus? Sebab baru dicipta. Adapun Allah Ta'ala wajib, maka dia bersifat dengan koding. Gitu dah kaedah dia. Tiap-tiap zat yang wajib mesti bersifat dengan koding. Kita tak bersifat dengan koding, kita baru ada ke? Tanya berapa umur? 70. Berapa umur? 60. Berapa umur? 30. Baru laka-laka tu. Berumur. Bumi ni pun berumur. Ada umur dia. Pada nak tahu umur bumi tu kaji sendiri pula lah. Nak kata ada umur, bukan kata ada sedia dok. Baru ada je. Dan iaitu jadi kalau baru ada, ia tak akan bersifat dengan wajib. Tiba-tiba orang kata wajib, maka tentu dia koding.
dan iaitu qadim bagi makhluk ni mustahil. Kenapa? Kerana mungkin ini makhluk ini baru ada dengan pandangan dua mata kita. Dua mata kita menyaksikan kata makhluk ni baru ada. Mari-mari orang kata makhluk ni sedia ada. Berlawa. Bila kata makhluk tu bukan sedia baru ada, tentu tidak wajib. Bila dia tidak wajib, tentulah dia tu bersifat dengan harus. Gitu ya bawanya. Tak. Makhluk ni harus ada. Dalilnya mana kata makhluk ni harus ada? Ni amun nak bawa ringkas ni. Pening dengan ibarat sana ni. Awak mari ringkas dah ni. Apa ni juga tak tahu dah lah. Makhluk ni harus ada. Mana dalil hujah kata makhluk ni harus ada? Sebabnya kalau makhluk ni wajib ada, step pertama, kalau makhluk ni wajib ada, tentu dia bersifat dengan sedia, qadim. Sedangkan makhluk ni tidak bersifat dengan sedia, bahkan bersifat dengan baru. Tahu mana kata makhluk ni baru? Sebab kita pandai dengan mata kepala kita, baru makhluk ni. Tak. Bila cerak kata makhluk ni baru, maka ceraklah kata dia tidak qadim. Bila tidak qadim, maka tentulah dia ni tidak bersifat dengan wajib. Bila dia tidak bersifat dengan wajib, maka tentulah makhluk ni hukumnya harus ada, dia tak ada. Gitu. Sesat. Tak. Sesat tu hamba. Sesat tu hamba situ. Baik. Dan jika mustahil perbuatnya, tak ni kalau kata wajib tu buat makhluk. Kalau katakanlah mustahil tu buat. Dan jika mustahil perbuatnya makhluk, maka tentu mungkin ini tidak ada sedia lagi. Kalau kata makhluk ni mustahil, mana boleh ada? Mustahil ni apa? Mustahil ni barang tentu tak ada. Tiba-tiba kita nampak cokoh ada dalam kita. Macam mana kita kata mustahil? Kerana sumpah hatu lah hatu. Oh kata tak ada hatu. Baru semalam kau jumpa hatu dia kata. Hatu tu ada lah, ada. Apa tak adanya ada lah, setan jin. Tak termasuk daripada orang beriman pada ghaib lah tu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman pada alim ghaib ni, Tuhan kata adanya jin, Tuhan kata adanya setan. Tak. Dalam Al-Quran jelas. Tuhan kata adanya malaikat. Tu beriman pada ghaib. Macam mana boleh kata tak ada? Tak. Baik, kerana tiap-tiapnya mustahil, barang yang tentu tiada, dan iaitu mustahil. Kerana mungkin sudah ada setengah-setengah dengan musyahadah. Musyahadah ni maksudnya dengan mata kepala kita, penyaksian kita. Kata makhluk tu ada. Tiba-tiba orang kata makhluk mustahil ada. Tiba-tiba orang kata mustahil tu buat makhluk. Macam mana? Tak mustahil tu buat makhluk, harus tu buat makhluk. Kalau dia tanya kita bapa mu kata harus, bapa tak kata mustahil. Sebab kalau mustahil tak boleh ada. Sedangkan makhluk tak ada. Cokoh dah depan kita ni makhluk semua ni. Atau lagu mana mu kata makhluk mustahil ada, mustahil tu buat makhluk. Tu ceraklah di kita. Tuhan ni harus buat makhluk, bukan mustahil, bukan wajib. Dok peheh goning ya weh. Bukan goning je. Goning nah. Goning nah. Orang Kelantan peheh deh, goning nah. Tak ada orang luar sini. Bukan benda ini je, tetapi benda ini nah. Nah, gua nak kok ke no. Benda besar, bukan benda kecil ni. Sebab keimanan pada Allah, salah satunya ialah kita beriman kata harus Tuhan buat, harus Tuhan tinggal buat makhluk. Dok pihak tu harus Tuhan buat, harus Tuhan tinggal buat. Dok pihak tu. Baik, selesai situlah. Kalau begitu, dengan ibarat-ibarat telah lepas, tetaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala itu harus memperbuatkan mungkin dan meninggalkan dia akan perbuat mungkin. Ceraklah di kita. Kata Tuhan ni harus buat, harus tak buat. Gapo dia harus, boleh terima kedua-dua. Gitulah. Jadi malam ni kalau kita boleh cerak tiga benda hak ayat ni pun alhamdulillah dah.
Moga lama dah duduk berhenti, duduk coti sana itu. Ingat semula hukum akal hak kita mengaji awal kita gitu. Benda wajib mesti ada. Benda mustahil tak boleh ada. Benda harus terima dua-dua. Kalau dia tanya Tuhan nak buat alat harus ke tak? Jawab kata harus, tidak wajib, tidak mustahil. Bapa kata tak wajib? Kalau wajib makhluk ni jadi sedia pula. Bersifat dengan sifat Tuhan pula. Kalau kata mustahil Tuhan buat makhluk, maka bertetangga dengan musyahadah penyaksian kita. Makhluk telah ada dah di mata kepala kita. Tiba-tiba orang kata mustahil Tuhan buat makhluk. Peliklah. Gitu je lah. Kalau kita duk ngaji gitu je. Duk ngaji tu. Tiga perkara saat ni. Biar faham kata Tuhan buat anak ni harus. Balik tanya anak bini. Mek awal benda harus di Allah Ta'ala ni gapo? Boleh jawab alhamdulillah lah. Kayak gitu hok mari tak boleh jawab benar. Kita nak mari tak boleh jawab benar. Harus di Allah ni sifat harus di Allah buat atau tinggal ke buat makhluk. Balik tanya anak ini bagi wajib tahu. Harus di Allah wajib tahu. Sudah itu. Dengan ini selesailah huraya-huraya bersakut paut dengan Allah Ta'ala. Wajib kita tahu. Sesat kata tu. Baru sesat amantu billah. Tak sesat lagi amantu bil rasul, beriman di rasul ni kena belajar pula sifat-sifat rasul. InsyaAllah pada akhir datang lah pula. Sesat dah beriman di Tuhan. Kemudian katanya musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian masuk pula pada menghuraikan perkara yang bersakut paut dengan rasul-rasul pula. Apa rasul? Yakni utusan Tuhan. Mari duk menyampaikan perkhabaran wahyu daripada Allah Ta'ala kepada kita. Dok. Lepas tu rasul-rasul saat itu siapa dia wak mari wahyunya? Jibril lah. Jibril tu jadi tok guru zaman ini. Jibril, Sayyidina Jibril alaihissalam tu menjadi guru bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi guru bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi Musa dan sekalian nabi-nabi terdahulu. Sebab dia mau ni mari ajar you. Malaikat ni duduk mengajar. Ada awal-awal hang duduk ajar tu, Sayyidina Jibril mai ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Tu kemah keming. Belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak boleh kat tu. Ana biqari'in, aku tak pernah baca, nak baca gaponya Iqra 2-3 kali. Ana biqari'in tu jelas kata Nabi SAW bersifat dengan ummi. Nanti lagi kita kena belajar lagu mana orang kata Nabi tak pernah baca. Yalah kalau Nabi tak pernah baca, iyalah ummi. Jelas dalam hadis dah. Lepas tu kalau orang mari tanya, dah tidak Nabi ni bersifat dengan fatanah, bijaksana. Lepas tu bijaksana, kau tak pernah baca. Tu nanti nak urang lah. Kata boleh jawab, wajib mari lah tu. Tak boleh nak jawab, wajib mari. Apa nak orang tanya gitu-gitu. Kadang-kadang, jalan juga, bijak mana tak nak baca. Mari duk kata Nabi tak bijak pula. Rasa kita, tak boleh. Begal kata Nabi bijak. Atau tak nak baca, nanti nak urang. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib pula atas kita. Moga kita hidup atas muka dunia kerana Tuhan kan. Kau nak cari kerja batu mati, buat rumah, buat apa ni, buat rumah, ada kereta, ada anak, ada tanah, batu nak mati, gitu je ke hidup kita. Tak ada jauh ni lembu rubah ni. Kena bilang kita orang special. Mengetahui akal dia dengan jalan tafsir. Apa jalan tafsir? Dengan jalan secara huraya. Kena tahu sebutir-sebutir. Tak memadai dengan ijman, dengan umum saja. Tak padai. Kena tahu satu-satu sifat-sifat Rasul tadi. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, maka aku berkata, bermula sifat Rasul yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui itu 4 sifat yang aku akan huraikan dia 4 sifat tadi. Jadi musannif kata sifat Rasul ada 4. Hak wajib di Rasul mana? Ada siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq lagu mana? Amanah lagu mana? Ada orang tak faham lagi amanah di Rasul. Tabligh lagu mana? Pun ada ramai lagi tak faham tabligh di Rasul ni sallallahu alaihi wasallam.
Dia pasal kata bila siapa wahyu wajib nak witerai belaka semua orang. Siapa ya? Bukan semua wahyunya begitu. Ha batal lagu mana wahyunya? Ha mari akan datanglah kita buat pula. Tidak semua wahyunya kena menyapa belaka dok. Ada 2-3 jenis wahyu Allah Taala utuskan turun kepada Rasul alaihi wasallam tu macam-macam. Yang keempatnya fatanah bijaksana di Rasul alaihi wasallam. Tu wajib kita tahu, dia wajib kita tahu secara tafsili, dia wajib kita pegang iktikad ke dalam hati kita. Kalau ada orang mari duduk cuba nak rosak ke pegangan kita, ada seperti mana hak contoh soalan tadi, maka kita kena tolak syubhah-syubhah tadi. Siapa dia kena tolak? Wajib dalam sekampung pun ada orang boleh tolak syubhahnya. Keraguan orang mari tu kena tolak. Kalau tak ada seorang pun boleh tolak. Seorang dalam sekampung tak ada seorang pun boleh tolak. Keraguan orang mari ragu. Nabi ni bijak lagu mana tak nak baca. Tak ada seorang boleh. Berdosa habis orang lain. Wajib kena pakat mengaji belaka biar reti boleh jawab. Habis itu dia molek. Susah juga nak mesti dia molek ni weh. Bukan barang mudah, susah juga nak mesti dia molek ni. Masuk pada katanya huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul itu siddiq, artinya benar. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.